belajar dalam bidang syariah modul undang-undang perbandingan. Okey, pada hari ini saya akan membincangkan bagaimana prosedur jenayah mengenai tangkapan. Kita seringkali lihat di kaca TV seperti Buletin Utama ataupun rancangan 999 mengenai serupuan polis terhadap sesuatu jenayah yang dilakukan. Tetapi, adakah kita tahu bagaimana prosedur sebelum pihak atasan itu semua melakukan seruan ataupun tangkapan terhadap penjenayah itu semua? Sebentar nanti saya akan menerangkan bagaimana prosedur tangkapan terhadap penjenayah di luar sana oleh pihak berkuasa. Sebelum pihak berkuasa membuat sesuatu tangkapan ataupun sesuatu seruan, sudah tentu pihak mereka mendapat sesuatu info ataupun maklumat dari mana-mana pihak yang berkenaan, seperti mana yang tertakluk di dalam Seksyen 9 Akta Tata Cara Jenayah Syariah 1997 mengenai orang awam hendaklah memberikan maklumat tentang perkara tertentu, iaitu tiap-tiap orang yang mengetahui perlakuan atau niat mana-mana orang lain untuk melakukan apa-apa kesalahan hendaklah dengan serta-merta memberikan maklumat kepada pegawai penguat kuasa agama ataupun pegawai polis yang terdekat tentang perlakuan atau niat. Tiap-tiap maklumat berhubung dengan perlakuan sesuatu kesalahan jika diberikan secara lisan kepada seseorang pegawai penguat kuasa agama hendaklah diubah ke dalam bentuk bertulis ataupun hendaklah dibacakan kepada pemberi maklumat. Tiap-tiap maklumat itu hendaklah dicatatkan ke dalam borang 5 jadual kedua yang hendaklah disimpan oleh pegawai itu, yang hendaklah menyatakan dalam catatan itu mengenai tarikh dan waktu maklumat itu diberikan, sama ada diberikan secara bertulis ataupun diubah ke dalam bentuk bertulis sebagaimana yang diperuntukkan dalam Subsection 1, iaitu mengenai hendaklah ditandatangani oleh orang yang memberikan maklumat itu sendiri. Dalam mana-mana prosiding di bawah Akta Tata Cara Jenayah Syariah 1997, suatu salinan mana-mana catatan berhubung dengan sesuatu maklumat yang diubah ke dalam bentuk bertulis di bawah Seksyen 54 yang berupa diperakui sebagaimana salinan yang benar oleh seseorang pegawai penguat kuasa agama hendaklah diterima sebagai satu keterangan bagi kandungan maklumat asal itu dan bagi dari segi waktu, tempat dan cara maklumat itu direkodkan. Jika mana-mana orang yang bertindak menurut orang tangkap atau mana-mana pegawai penguat kuasa agama atau pegawai polis yang ada kuasa untuk menangkap mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa mana-mana orang yang hendak ditangkap itu telah masuk ke dalam ataupun berada di mana-mana tempat, maka orang yang tinggal di tempat itu atau yang menjaga tempat itu hendaklah apabila dikehendaki oleh orang yang bertindak menurut waranti itu ataupun pegawai berkuasa agama atau pegawai polis membenarkan bebas masuk ke dalamnya dan memberikan segala kemudahan dan munasabah untuk penggeledahan dijalankan di dalamnya. Ini semua jelas tertakluk di dalam Seksyen 11. Dalam Seksyen 12 Akta yang sama mengenai memeriksa orang di tempat yang digeledah menurut waran. Bila mana penggeledahan untuk mencari apa-apa benda yang dibuat atau akan dibuat dengan sah di mana-mana tempat berkenaan dengan apa-apa kesalahan, semua orang yang dijumpai di dalam tempat itu boleh ditahan dengan sah sehingga penggeledahan itu selesai. Dan jika benda yang dicari itu adalah daripada jenis yang boleh disembunyikan pada tubuh badan seseorang, mereka boleh diperiksa untuk mencari benda itu atau di hadapan seorang pegawai penguat kuasa agama ataupun pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada inspektor. Manakala Seksyen 13 Akta yang sama mengenai kuasa untuk memecah buka mana-mana tempat bagi masuk pembebasan. Mana-mana pegawai berkuasa agama atau orang lain yang diberi kuasa untuk menangkap penangkapan
boleh memecah buka mana-mana tempat untuk membebaskan dirinya atau mana-mana orang lain yang telah memasuki tempat itu dengan sah bagi maksud membuat suatu penangkapan tertahan di dalam. Bila mana seseorang itu ditangkap, apa yang harus dilakukan? Pegawai penguatkuasa agama ataupun pegawai polis yang membuat penangkapan itu boleh memeriksa orang itu dan menyita segala barang yang dijumpai padanya selain daripada pakaian yang dipakainya dan meletakkan barang itu di dalam jagaan yang selamat. Dan jika ada sebab untuk mempercayai bahawa mana-mana barang itu digunakan untuk melakukan kesalahan itu, barang itu boleh ditahan sehingga orang itu dilepaskan ataupun dibebaskan. Sekarang saya akan menerangkan bagaimana menangkap tanpa waran. Mengikut Seksyen 18 melalui akta yang sama, tanpa menjelaskan peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain, mana-mana pegawai penguatkuasa agama, pegawai polis ataupun pegawai masjid boleh tanpa perintah daripada hakim dan tanpa waran menangkap. Yang pertama, mana-mana orang yang kena mengena dengan apa-apa kesalahan boleh ditangkap di dalam wilayah-wilayah persekutuan atau yang terhadapnya suatu aduan yang munasabah telah dibuat atau maklumat yang boleh dipercayai telah diterima atau syak yang munasabah wujud bahawa tidak ada kena mengena dengan yang sedemikian. Kedua, mana-mana orang yang telah melakukan atau cuba melakukan di hadapannya apa-apa kesalahan yang melibatkan pecah keamanan. Yang ketiga, mana-mana orang yang terhadapnya waran yang telah dikeluarkan di bawah akta ini masih berkuat kuasa walaupun waran itu tidak ada dalam milikan. Orang yang ditangkap oleh pegawai masjid tidak perlu harus diserahkan orang itu kepada mana-mana pegawai penguatkuasa ataupun pegawai polis yang berada di mana-mana ataupun berada di tempat yang jauh. Namun ataupun malah mereka hanya perlu membawa orang yang ditangkap itu ke balai polis yang terdekat. Pegawai penguatkuasa agama ataupun pegawai polis yang tanpa waran menangkap orang yang bersalah ini haruslah segera membawa orang yang bersalah ini ke hadapan hakim mahkamah syariah. Tempoh masa yang diperuntukkan bagi mereka ini tidak melebihi 24 jam penangkapannya. Jadi, apabila seseorang yang ditangkap itu dibawa ke hadapan mahkamah, mahkamah hendaklah dengan segera mendengar pertuduhan terhadap orang itu ataupun menangguhkan kes itu. Jika kes ini ditangguhkan, maka tertuduh hendaklah dilepaskan atas satu jaminan ditahan di dalam penjara ataupun di bawah jagaan polis yang dikeluarkan oleh seorang hakim dalam borang 1 jadual kedua. Menurut Seksyen 23 Akta Tata Cara Jenayah Syariah ini mengenai melepaskan orang yang ditangkap, mengatakan bahawa tiada seorang pun yang telah ditangkap oleh pegawai penguatkuasa agama ataupun pegawai polis di bawah akta ini boleh dilepaskan kecuali atas bond atau jaminan di bawah perintah bertulis seorang hakim atau ketua pegawai penguatkuasa agama ataupun seorang pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada inspektor. Apa-apa kesalahan yang dilakukan di hadapan seorang hakim, dia sendiri boleh menangkap atau memberi kuasa kepada mana-mana orang untuk menangkap kesalahan itu. Dan sesudah itu tertakluk kepada kedudukan ini tentang jaminan meletakkan kesalahan itu di bawah jagaannya. Jika seseorang yang berada di dalam jagaannya sah melarikan diri atau dilarikan semasa dalam tahanan, orang yang berada dalam jagaannya itu boleh memburu atau menangkapnya semula di mana-mana tempat, sama ada di dalam bidang kuasa ataupun di luar bidang kuasanya, dan memperlakukan orang itu sebagaimana yang boleh diperlakukan semasa penangkapan yang mula-mula dahulu. Mana-mana orang yang ditangkap oleh pegawai penguatkuasa agama ataupun pegawai polis, mereka haruslah dengan segera
membawa ataupun dibawa bersalah-bersalah itu di hadapan mahkamah tanpa sebarang kelegangan. Jadi apabila bersalah telah dihadapkan di hadapan mahkamah ataupun di hadapan hakim, maka di sini barulah bermulanya prosiding dalam pendakwaan, di mana mereka akan melalui satu proses pendakwaan kedua-dua belah pihak sama ada mereka itu diakui bersalah ataupun tidak. Jadi itulah di antara prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk melakukan sebarang penangkapan. Harus melalui proses yang pertama, iaitu maklumat, penggeledahan, penyiasatan dan sebagainya seterusnya hingga sampailah ke tahap penangkapan seorang jenayah. Untuk anda yang berada di luar sana, sekiranya anda mempunyai apa-apa maklumat mengenai kesalahan jenayah yang dilakukan oleh mana-mana orang di sekeliling anda, haruslah anda segera menghubungi ataupun memberitahu pihak-pihak yang berkuasa mengenainya, kerana bukan mudah pihak-pihak berkuasa ini menyelesaikan, di mana mereka harus melalui step by step. Jadi untuk anda yang di luar sana, sekiranya tidak jelas ataupun ingin mengetahui lebih lanjut, anda bolehlah melihat atau meneliti Akta Tata Cara Jenayah Syariah 1997, kerana di mana di sini telah jelas menunjukkan bagaimana sesuatu prosedur untuk menangkap sesuatu tangkapan.